Dan untuk acara yang kedua akhir ini melibatkan tim Azizul FT Burak, nombor plat 14 lorong 12, Bujang Sigat nombor plat 15 lorong 9, Sinaran Ratu Tasnim 6, nombor plat 16 lorong 10, Sinaran Ratu Balkis 6, nombor plat 17 lorong 5, Lembaga Kemajuan Bintulu 3, nombor plat 18 lorong 7, DBKU Pantai Damai GP Bin Laden 1, nombor plat 19 lorong 8, Udak, nombor plat 20 lorong 14, Putri Dang Balai Yayasan Sarawak, nombor plat 21 lorong 6, Yayasan Sarawak Putri Dang Balai, nombor plat 22 lorong 13, Putri Kaisha, nombor plat 23 lorong 1, Landas Hujan Panas 9, nombor plat 24 lorong 4, Landas Saga Sebuyau 9, nombor plat 25 lorong 11, tim Azizul FT Burak, nombor plat 26 lorong 3, dan perahu yang terakhir adalah merupakan Enras Cahaya Zain Pusaka, nombor plat 27 lorong 2. Ini merupakan 14 buah ya. Nampaknya di monitor kita dah dilepaskan untuk acara ini. Mana perginya Hamdan? Oi, hilang dari radar nampaknya pengulas kita. Tapi untuk pelepasan untuk acara bidar 15 pekayuh lelaki saringan B untuk acara yang kedua akhir telah dilepaskan untuk acara ini, di mana kita lihat masih lagi dalam kelompok yang amat besar. Perahu-perahu yang mengambil bahagian untuk acara ini masih lagi cuba menjarakkan diri antara satu dengan yang lain. Tapi yang kita dapat lihat dengan jelas di monitor kita pada petang ini adalah perahu yang betul-betul dalam kedudukan di tengah-tengah kelompok yang besar tersebut. Hanya pihak Hamdan yang lebih nampak dengan jelas. Kita dengan menggunakan drone hanya melihat daripada atas, tak dapat lihat plan, ya. Tak jelas. Tapi kemanalah perginya Hamdan? Mungkin talian yang beliau gunakan madot ataupun habis bateri, ini kita tahu lah. Kalau kita lihat ada dua buah perahu yang kini berada di kedudukan pertama dan juga kedua. Kalau kita saksikan daripada pandangan mata di skrin ini, mereka pegawai-pegawai yang menggunakan pakaian berwarna hijau ataupun plat nomor 22. Manakala di kedudukan alhamdulillah selamat menggunakan plat nomor 18, Lembaga Kemajuan Bintulu 3. Di kedudukan yang ketiga, berkemungkinan besar perahu tim Azizul FT Burak. Di kedudukan yang keempat pula adalah perahu Landas Hujan Panas 9. Jadi di kedudukan yang kelima, 6 dan 7 masih lagi berada di dalam satu garisan. Dapat terlihat dengan jelas nombor plat mereka seringkali bersilih ganti untuk kedudukan demi kedudukan. Jadi melepasi 800 meter dari garisan permulaan ini, ternyata sekali lagi kelihatan perahu Putri Dang Balai Yayasan Sarawak yang menggunakan plat nomor 21 masih lagi berada di hadapan. Manakala perahu Lembaga Kemajuan Bintulu 3 yang menggunakan plat nomor 18 berada di kedudukan yang kedua. Di kedudukan yang ketiga pula masih lagi perahu tim Azizul FT Burak. Di kedudukan yang keempat pula pertemuan di antara perahu Sinaran Ratu Balkis 6 yang menggunakan plat nomor 17 dan juga perahu Landas Hujan Panas 9 yang menggunakan plat nomor 24. Jadi kami betul-betul berada di pangkalan Surabaya Hilir ini. Masih lagi kedudukan demi kedudukan belum berubah. Dan ternyata terlibat perahu Putri Dang Balai Yayasan Sarawak sekarang ini sedang diberi tentangan yang begitu sengit daripada perahu Lembaga Kemajuan Bintulu yang berada pada kedudukan yang kedua. Namun apabila kita melihat dari pandangan mata kasar ini, kedudukan ataupun warna perahu ini agak sama, namun ianya datang dari pasukan yang berbeda. Jadi alhamdulillah melepasi 1 kilometer.
demi kedudukan masih lagi tidak berubah dan perjuangan masih lagi rancak pada ketika ini. Walaupun di dalam pelitihan yang agak ketika ini memandangkan seharian mereka berkayuh pada setiap acara yang dipertandingkan. Jadi di sinilah dia hanya memerlukan stamina yang begitu ampuh untuk meneruskan pengkayuhan bertenaga. Jadi tidak mustahil sekiranya pengkayuh yang mempunyai tenaga yang banyak dan juga ada perahu yang boleh dikatakan laju, mungkin ya memudahkan untuk mereka terus mengayuhi perahu yang mereka kayuh ini menyelusuri sungai Sarawak pada acara 15 pengayuh laki saringan B kategori terbuka ini. Jadi ternyata kehebatan Putri Dang Balai Yayasan Sarawak sekali lagi mengawit tumpuan berada di kedudukan yang pertama ketika ini. Sedang dikejar rapat oleh perahu yang menggunakan plat nomor 18 Lembaga Kemajuan Bintulu 3. Di kedudukan yang ke-3 pula adalah perahu yang menggunakan plat nomor 22 Yayasan Sarawak Putri Dang Balai mengambil tumpuan ketika ini. Jadi betul-betul di hadapan penyokong mereka sendiri, yaitu Putri Dang Balai Yayasan Sarawak ini, mereka terus melakukan kipasan padu dalam istilah kita kata ini, dengan pengkayuhan yang begitu bertenaga, dengan corak kecepatan corak kayuhan mereka ternyata sekali membuahkan hasil dan terus berjaya menganjakkan perahu mereka terus meluncur laju berada di hadapan. Jadi memang strategi ataupun taktikal yang digunakan oleh pasangan kembar dua beradik ini untuk melakukan percutan pada jarak lebih kurang 800 meter dari garisan pelamat ini seakan-akan seringkali membuahkan hasil, kerana pada pertengahan adan mereka seakan-akan memperlahankan corak kayuhan, di mana di dalam istilah sukan regata ini, di dalam zon ketahanan stamina menjimatkan sedikit tenaga mereka meneruskan pengkayuhan. Jadi ini ternyata hasil latihan yang begitu agresif pada 3 bulan lalu Putri Dang Balai Yayasan Sarawak seakan-akan sekali lagi mengulangi kejayaan mereka dari acara pertama awal pagi tadi sehinggalah ke acara ini. Tiada nama lain, tiada perahu lain yang berada pada kedudukan yang pertama. Perahu yang tersebut ialah Putri Dang Balai Yayasan Sarawak. Ini berada pada kedudukan 1 dan 2. Pertembungan adik-beradik ini seringkali menjadi tumpuan pengunjung-pengunjung yang memberi sokongan kepada mereka. Apa telah jadi dengan pengkayuh dari Lembaga Kemajuan Bintulu yang tadi berada pada kedudukan yang kedua, ini agak jauh di kedudukan yang ketiga. Jika momentum pengkayuhan yang ditunjukkan oleh mereka ini berterusan, berkemungkinan mereka akan berjaya dipintas oleh perahu yang menggunakan plat nomor 26 King Azizul Fit Burak ini. Namun betul-betul di hadapan pengkawan Kampung Boyan ini, turning point untuk kedua-dua buah perahu Putri Dang Balai Yayasan Sarawak ini menggayakan pengkayuhan bertenaga selaku jagoan di persada sukan regata ini berada pada kedudukan 1 dan 2. Dapat saya melihat pengkayuh di belakang mereka menoleh belakang untuk melihat kedudukan pesaing-pesaing mereka, namun agak jauh ke belakang dan memudahkan mereka untuk melakukan adingan kejar mengejar pertembungan di antara abang dan adik ini. Jadi Putri Dang Balai Yayasan Sarawak 21 berjaya dipintas oleh Putri Dang Balai Yayasan Sarawak 22. Adakah ini merupakan drama kedua-dua buah perahu ini untuk membuat pengkayuhan bertenaga untuk disajikan kepada pengunjung yang begitu setia untuk bersama-sama dengan kita menggelarakan Regata Sarawak 2024 ini. Jadi ternyata persaingan kembar Putri Dang Balai Yayasan Sarawak ini sekali lagi mengambil tumpuan. Tidak salah jika saya katakan mereka bermaharajalela di Sungai Sarawak pada hari pertama Sukan Regata Sarawak 2024 ini. Manakala di kedudukan yang ketiga pula paket
Lembaga Kemajuan Bintulu ini terpaksa akur di kedudukan yang ketiga karena jarak hanya tinggal lebih kurang 50 meter saja lagi menuju ke garisan penamat. Dengan corak kayuhan yang agak perlahan, seakan-akan mereka bersantai di dalam dua buah perahu ini, menandakan pasukan mereka ini bukanlah calang-calang pasukan untuk dibawa ke pentas persada yang lebih tinggi ini. Di kedudukan 1 dan 2 Putri Dangbala Yayasan Sarawak. Manakala di kedudukan yang ketiga pula adalah Lembaga Kemajuan Bintulu 3. Di kedudukan yang keempat pertembungan di atas Sinaran dan juga perahu yang menggunakan flag nomor 26 ini, tim Azizul Burak. Jadi itulah kerancakan, kehangatan dan kehebatan acara bidang 15 pengkayu lelaki saringan B kategori terbuka ini. Untuk